Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada pelajar-pelajar kuliah duha Masjid Darul Ma'mur, selamat bertemu, dan dengan usaha daripada Masjid Darul Ma'mur, daripada pengurusi dan segala ahli jawatan kuasanya, kita teruskanlah pengajian Tauhid ini dalam siri kuliah duha kita, iaitu yang mana biasanya kita adakan setiap hari Sabtu, pagi Sabtu. Jadi sebagaimana yang dimaklumi, ialah kitab yang kita gunakan ialah kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Jadi kita akan mulakan di muka surat 62, iaitu sifat nafsiyah. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala ialah kita kenal dengan zat Allah. Artinya Allah adalah zat. Zat artinya sesuatu yang kita dah gambarkan ataupun fikirkan ia adalah sesuatu yang wujud di hadapan kita. Jadi wujud di hadapan kita maknanya zat tu ada. Jadi ada dan zat itu adalah dua perkara, walaupun berbeza dalam segi makna atau perkataannya. Zat ialah zat, ada ialah sifat kepada zat ataupun khabar kepada zat. Kerana kalau kita kata Allah itu ada, maknanya Allah itu adalah sebagai mubtada dan ada itu sebagai khabar. Ini Allahu mawjud. Jadi antara mubtada iaitu Allah dan mawjud khabarnya, artinya ya Allah Ta'ala itu ada sebagai satu sifat Allah Ta'ala, sifatnya ada. Jadi sifat ada ini dianggap sebagai sifat yang berada pada zat itu sendiri. Sebab itu dikatakan sifat ini sifat nafsiyah, iaitu wujud. Wujud adalah sifat nafsiyah. Jadi wujud ni adalah satu sifat yang mana Allah Ta'ala itu wujud. Tapi kalau kita katakan Allah itu wujud, ialah dalam bahasa Arabnya Allahu mawjud. Jadi mawjud tu maknanya Allah Ta'ala bersifat wujud. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi nafsu diri kerana melazimkan sifat itu baginya. Jadi sifat ataupun wujud ini dibangsakan atau dinisbahkan kepada nafsu. Makna nafsu tu maksudnya diri, nafas. Nafsu tu dalam bahasa Melayu tu kita tahu akan nafsu, tapi dalam bahasa Arab nafsu tu makna diri. Artinya zat lah. Diri tu kerana melazimkan sifat itu baginya. Maknanya zat itu melazimkan wujud. Wujud melazimkan zat. Yakni bagi zatnya. Maknanya sifat wujud melazimkan zatnya. Zatnya tu dirinya. Dirinya tu dalam bahasa Arab nafsuhu atau nafsunya. Nafsu makna dirinya, bukan nafsu yang kita faham dalam bahasa Melayu. Bukan. Nafsu tu maksudnya ialah dirinya.
Maka hanyalah dengan bersalahan maknawiyah, maka bahawasanya melazimkan ia bagi ma'ani. Mana lainlah sifat maknawiyah. Sifat-sifat maknawiyah iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Walaupun sifat ini adalah sifat-sifat yang dibangsakan ataupun diwajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ini, tapi ia adalah suatu makna yang lain daripada zat. Artinya Allah itu zat, kudrat adalah satu makna lain yang mana ia satu sifat yang berdiri pada zat atau bergantung kepada zat. Kerana dia tak bergantung sendiri, begitulah sifat-sifat yang lain. Ini semua sifat-sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini tidak dibangsakan kepada zat, tapi dibangsakan kepada makna ma'ani. Maknawiyah tu ialah daripada ma'ani, makna kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam adalah ma'ani. Dan maknawiyahnya ialah kaunu, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakalliman. Itu adalah dibangsakan kepada ma'ani. Maknanya tidak dibangsakan kepada zat. Jadi kaunuhu qadiran adalah keadaan Allah sentiasa atau adalah ia berkuasa. Jadi keadaan dia berkuasa itu sifat qadiran ni sifat maknawiyah. Dibangsakan kepada maknanya kepada makna kudrat, bukan dibangsakan kepada zat, berlainan dengan sifat wujud tadi. Maka kerana inilah dibangsakan ia kepada ma'ani. Jadi sifat maknawiyah dibangsakan kepada ma'ani, tidak dibangsakan kepada zat atau kepada diri, iaitu nafs. Dan sesungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu bahawa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya iaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, dan yang kedua iaitu yang lima yang tinggal itu sifat salbiyah. Jadi daripada sifat yang berdiri pada zat atau yang mesti ada pada zat itu adalah 6. Satu ialah wujud. Dan yang lain ialah qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafah lil hawadis, menyalahi, Allah menyalahi dengan segala yang baharu, qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri, wahdaniyah, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dikatakan salbiyah. Sifat yang dikatakan kalau dalam bahasa Melayu bolehlah dikatakan sifat yang menolak atau menafikan, ataupun boleh dekat juga dengan makna negatif lah. Sifat yang negatif pada Allah, mana Allah Ta'ala tidak bersifat pada lain daripada sifat itu. Seperti qidam misalnya, tidak berpermulaan, mana menafikan permulaan. Itu sebab salbiyah, makna menafikan permulaan bagi Allah Ta'ala. Baqa, menafikan kesudahan bagi Allah Ta'ala. Mukhalafah lil hawadis, menafikan Allah Ta'ala ada persamaan. Qiyamuhu ta'ala binafsih, menafikan Tuhan berhajat pada sesuatu. Wahdaniyah, menafikan Tuhan berbilang-bilang. Itu sebab dipanggil sifat itu adalah sifat salbiyah. Artinya dua bahagian itu, mana satu wujud ni sifat nafsiyah, dan yang lima tu adalah sifat salbiyah, mana sifat yang ternafi Allah Ta'ala daripada tidak bersifat demikian. Makna ternafi Allah Ta'ala ada permulaan, ada kesudahan, ada persamaan, ada keperluan kepada sesuatu dan berbilang-bilang. Itulah sebab dipanggil salbiyah. Artinya dua bahagian tadi sudah. Pertama wujud, iaitu sifat nafsiyah. Yang lainnya, yang lima yang lain adalah sifat salbiyah.
Dan sungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu bahawa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya iaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, itu wujud. Dan yang kedua ialah yang lima yang tinggal itu ialah sifat-sifat salbiyah. Dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu dua bahagi pula. Salah satu daripada keduanya dan iaitu sifat wujud dan iaitu sifat ma'ani. Sifat wujudi dan iaitu sifat ma'ani. Dan yang kedua sifat ahwal iaitu sifat maknawiyah. Jadi sifat-sifat yang lain pula terbahagi kepada dua. Iaitu sifat lain, iaitu kalau tadi sudah ada sifat 6 sifat, maka tinggallah 14 sifat. Maka 14 sifat ini terbagi kepada dua. Satu yang berhubung dengan ataupun yang dibangsakan kepada satu makna. Yang kudrat misalnya adalah makna yang lain daripada zat. Kudrat itu kuasa. Dan satu lagi bahagian kedua pula dibangsakan pula ataupun dikaitkan atau dihubungkan dengan ahwal, keadaan-keadaan. Iaitu ahwal, keadaan-keadaan yang mana sifat itu dipanggil maknawiyah. Dalam secara ringkas, artinya sifat-sifat yang 14 itu, 7 dikira sebagai sifat ma'ani, dan keadaan-keadaan yang lain daripada 7 ini mempunyai keadaan-keadaan yang berterusan, maknanya Allah Ta'ala bersifat itu dipanggil ahwal atau dinamakan, maka dikenal dengan makna maknawiyah. Jadi sekarang ada dua bahagian lah yang 14 tadi, satu ma'ani dan satu maknawiyah. Atau makna. Daripada makna jamaknya ma'ani. Maknanya kudrat tu makna, iradat tu makna, ilmu tu makna, satu makna, hayat adalah satu perkataan, ada mempunyai makna, sama, basar, kalam, masing-masing ada makna. Itu dipanggil sifat makna atau sifat ma'ani. Sementara maknawiyah pula adalah keadaan-keadaan atau ahwal yang mana ia menunjukkan kepada suatu keadaan. Jadi keadaan Tuhan, qadiran berkuasa, muridan berkehendak, aliman mengetahui, hayyan hidup, sami'an mendengar, basiran melihat, mutakaliman berkata-kata. Maka hasilnya daripada kalam musannif bahawa sifat 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Jadi daripada apa yang kita katakan tadi, maka apa yang kita dapat daripada kata-kata pengarang ini, mana ada 4 bahagi sifat-sifat tadi. Sifat 20 tadi terbagi kepada 4. Pertama ialah nafsiyah dan didabitkannya. Yang pertama nafsiyah dan didabitkannya. Apa didabitkan? Dikata musannif, ma la tuqalu zatu illa biha. Barang yang tiada diakal azat itu melainkan dengan dia. Itulah yang dikatakan makna sifat nafsiyah. Artinya zat itu tidak dapat difikirkan, makna tidak dapat diakalkan, makna dipahamkan, difikirkan, atau tidak dapat masuk akal, yang mana zat tadi tidak boleh dikatakan zat kecuali dengan adanya sifat wujud. Maknanya sifat wujud ni melazimi zat. Maknanya tidak boleh dianggap zat itu zat kecuali ada wujud. Katakanlah kita lihat sebuah rumah, jadi semua bangunan rumah itu dianggap sebagai zat rumah.
Termasuk semualah, pintunya, dindingnya, lantainya, atapnya, dan apa saja yang dikatakan makna itu rumah. Jadi itu zat rumah. Jadi itulah zat rumah. Jadi kalau kita sudah nampak rumah itu, artinya rumah itu ada. Jadi tidak dapat diterima oleh akal zat rumah ini kecuali ada. Kerana kalau sekiranya tidak ada, tak adalah zat tu tadi. Mana kita nak tengok zat apa? Kerana benda tak ada. Jadi setiap zat itu mesti ada. Bila dikatakan satu zat, itu mesti ada. Tidak dapat difikirkan oleh akal. Sebab itu dikatakan di sini mala tuqalu zat. Tidak akan diakalkan, makna dipahamkan zat itu illa biha, kecuali dengan sifat wujud. Kecuali wujud. Jadi kalau tak ada wujud, macam mana zatnya ada? Jadi mesti tiap-tiap zat tu ada sifat wujud, barulah kita anggap sebagai zat. Artinya, dia kata Musa kata pengarang ataupun penghurai kitab ini, iaitu pengarang kitab ini, tiada tasawur pada akal subut zat itu melainkan dengan sifat nafsiyah. Artinya kalau kita tengok rumah tadi, tidak dapat digambarkan rumah itu kecuali ada sifat diri rumah itu. Jadi diri rumah itu ialah wujud. Artinya tidak mungkin sifat itu ada, ataupun tidak mungkin zat itu ada kecuali ada sifat wujud. Mana ada sifat nafsiyah. Itulah bahagian yang dikatakan oleh musannif tentang mengertikan makna nafsiyah. Dan lagi ditakrif oleh setengah ulama pula. Jadi sebagian ulama pula mentakrifkan lain daripada ini, tapi maksudnya sama. Seperti al-halus sabit lizat madamatizzat madamatizzatu ghaira mu'allalah bi'illah, iaitu hal yang sabit bagi zat selama ada zat itu, padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana, iaitu keadaan yang pada zat itu sabit. Keadaannya sabit. Jadi keadaan kita gambarkan sebuah rumah tadi, keadaannya tetap. Sabit itu mana tetap. Tetap ada pada zat, selagi mana zat itu ada. Jadi itulah yang dikatakan sifat nafsiyah. Satu keadaan yang mana ia tetap ada pada zat, selagi zat itu ada, tak ada kerana lain. Maknanya bukan kerana sesuatu yang luar daripada itu, ataupun sesuatu yang tersisih daripada itu. Maknanya sesuatu itulah dia. Itulah dia zat. Dan itulah dia juga wujud. Mana sifat wujud ni ialah sesuatu yang berhubung dengan diri zat tadi, tidak boleh melepaskan daripada zat tadi, dan tiada ada sebab apa yang jadi begitu. Memanglah dia begitu. Tabiatnya begitu. Itulah maksud ghair mu'allalah bi'illah. Tak ada sebab-sebab apa-apa. Tidak disebabkan oleh sesuatu. Yakni bukan kerana ma'ani itu berdiri kepada zat atau kerana lainnya. Maknanya tak ada ma'ani, tak ada satu makna yang berdiri kepada zat, yang mana kepada lain daripada zat. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat wujud. Dan makna hal ini suatu pekerjaan yang pertengahan antara wujud dan adam. Jadi bila dikatakan an ni, makna dia perantaraan, wasitah. Wasitah antara wujud dan adam. Jadi zat tadi, kita tengok tadi macam zat rumah. Rumah tu tadi,
mempunyai keadaan yang sabit kepada rumah, yang mana tidak ada dikerenakan oleh suatu kerana, maknanya tak ada sebab apa-apa, yang mana ia antara keadaan dengan zat itu sendiri adalah menghadapi dua situasi, iaitu sama ada antara dia ada dan antara tiada. Maka keluar dengan kata hal itu sifat ma'ani kerana ia bangsa wujudi. Manakah kalau dikatakan zat sifat wujud tadi adalah keadaan, maka sifat ma'ani bukan keadaan, kerana sifat ma'ani tadi wujud, satu sifat lain, dan keluar pada sifat salbiah kerana ia sifat adami, dan dia bukan juga sifat salbiah, kerana sifat salbiah ini sifat adam, makna sifat yang tiada. Dia tiada ini, tiada itu, tiada itu. Dan keluar, mana terkeluar dengan kata tiada dikerenakan dengan suatu kerana, iaitu sifat maknawiyah. Mana keluar dengan perkataan tiada dikerenakan ialah sifat maknawiyah. Makna maknawiyah tidak termasuk dalam situ, kerana dia dikerenakan oleh makna. Maka iaitu hal yang sabit bagi zat jua, tetapi dikerenakan dengan ma'ani itu berdiri pada zat, seperti yang lagi akan datang perbicaraan insya-Allah. Kita akan bincanglah nanti makna hal dan zat tadi. Dan dikatakan sifat nafsiyah itu hiya huwa, artinya sifat itulah zat, dan tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah melainkan wujud itu dua. Tetapi tersebut di dalam Hasyiah Sanusi atas Matan Kubra, bahawasanya ada satu kitab lain, iaitu Hasyiah Sanusi, bahawasanya Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu dengan beberapa sifat nafsiyah seperti Jalal dan Jamal dan Al-Hilim dan umpamanya. Jadi dalam kitab lain, bahawasanya Allah Ta'ala tadi bersalahan bagi segala yang baharu dengan sifat-sifat nafsiyah yang lain. Selain nafsiyah tadi, ada sifat-sifat lain yang boleh dianggap sebagai sifat nafsiyah juga, seperti Jalal, yakni keagungan Tuhan. Mana tak ada sesuatu yang dapat dipisahkan tentang keagungan Tuhan dengan Tuhan. Mana zat Tuhan tidak boleh dipisahkan dengan keagungan. Begitu kecantikan, kecantikan Tuhan tidak boleh dipisahkan dengan zat Tuhan. Dan Al-Hilim, iaitu sifat Allah Ta'ala yang lemah lembut, atau sifat yang penyabaran, sabar, dan seumpamanya, makna sifat-sifat Allah Ta'ala yang mesti ada pada Allah Ta'ala adalah juga sifat nafsiyah, tetapi bukan bahasan tentang wujud tadi. Mana selain itu makna sifat nafsiyah yang lain, yang mana ini semuanya termasuk juga nafsiyah kepada Allah Ta'ala, kerana tidak boleh dipisahkan. Allah Ta'ala bersifat sifat-sifat seperti keagungan, kebesaran, kekuatan, kesabaran dan lain-lain lagi. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Salam muhibbah daripada Masjid Darul Ma'mur, kepada pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.